Nabi bila bangkit daripada tidur. Sebab apa kita bicara tentang tidur? Tidur ni sebenarnya adalah kunci kehidupan manusia. Kunci kehidupan manusia. Kalaulah manusia ini tidak jaga tidurnya, banyak perkara yang ada masalah. Dari sudut kesihatannya, dari sudut stresnya, dari sudut ini. Sebab itu tidur ni kalau kita rujuk, dan saya kaji tentang rasional sunnah Nabi SAW, antara amalan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan sebelum tidur dan amalan bila bangkit daripada tidur. Sebelum tidur, banyak ada amalan Nabi sebelum tidur. Dan bangkit dari tidur pun sama banyak dengan amalan Nabi sebelum tidur, berbanding amalan-amalan yang lain. Okay? Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebut annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah wa fi khalatuhu qala fataja'tu fi ardi lisanah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafa al-lail aw qablahu bi qalil aw ba'dahu bi qalil fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma an wajhi. Kita sambung hadis ni. Dalam hadis ni pun dah banyak amalan. Yang pertama sekali, kalau kita rujuk daripada hadis ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah anak saudara kepada Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut khalatuh ni adik-beradik makcik sebelah mak ni, makcik sebelah mak ni. Kemudian Ibnu Abbas ni pada zaman Nabi SAW, Nabi meninggal umurnya di antara 15 hingga 18 tahun, sangat muda lagi. Jadi masa Nabi waktu awal-awal dapat wahyu, ketika itu Ibnu Abbas sangat muda, 8 hingga 10 tahun lebih kurang, 8 hingga 10 tahun. Jadi dia sering bermalam di rumah makciknya Maimunah dan Nabi SAW. Jadi bila Nabi bermalam di rumah Maimunah, dia pun datang bermalam di rumah makciknya Maimunah. Dan disebut dalam hadis ni, dia kata kalau Nabi SAW tidur di sisi panjang bantal, bantal tu panjang macam ni, jadi Nabi tidur macam ni, kan? Jadi Nabi tidur macam biasa lah, bantal tidur macam biasa. Dan katanya aku tidur di sisi lebar bantal, maksudnya dia melintang di bawah kaki Nabi SAW. Kalau kita bincang, kenapa dia tidur dengan Maimunah dan ni? Dia anak kecil, lepas tu dia anak saudara, dia mahram, maksudnya haram nikah, jadi tak ada masalah dia suka aurat. Okay. Lagipun dia anak kecil, jadi dia suka tidur di bawah kaki Nabi SAW. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tidur dalam keadaan mengiring, tidur dalam keadaan mengiring. Kemudian dibingkukkan sedikit kakinya. Jadi kaki Nabi SAW dibingkukkan. Kalau kita lihat daripada atas, InsyaAllah tunggu buku saya keluar, Rasional 24 Jam Sunnah Nabi SAW, bulan 10 ni dah siap. Dan semalam baru habis proses fotografi, sesi fotografi dah. InsyaAllah bulan 10 ni Muhammad Rasul kita lancar 24 jam Rasional Sunnah Nabi SAW. Sebab setiap amalan Nabi itu ada rasional, ada rahsia. Jadi ini saya bongkarkan tentang okay. Kalau kita lihat Nabi SAW, dia baring tegak, Ibnu Abbas baring melintang. Dan kalau kita lihat daripada sisi atas, Nabi SAW ni tidur bentuk Muhammad. Mim ini kepala, tangan diletakkan di bawah pipi kanan tadi, bentuk huruf H, kan? Lepas tu punggung Nabi SAW mim, dan kaki Nabi yang dibingkukkan sikit jadi huruf dal. Jadi tidur dari atas, daripada atas mim, ha, mim, dal, tidur Muhammad. Jadi Nabi SAW maksudnya, walaupun tidak ada dalil khusus tentang cara tidur Nabi SAW, ada tentang Nabi tidur meletakkan tapak tangan kanannya di bawah pipi kanan, kemudian Nabi baring di atas lambung kanan dan menghadap kiblat. Itu dah hadis. Tetapi yang membengkokkan kaki itu tak ada. Jadi inilah hadisnya. Yang Nabi SAW membengkokkan kakinya, dan bila dia tertendang Ibnu Abbas, bila Nabi bangun tengah malam, Nabi luruskan kakinya, akan tertendang Ibnu Abbas di bawah kaki Nabi SAW. Dan ketika itu Ibnu Abbas akan tersedar, dan bila Nabi berwuduk, dia pun ikut berwuduk, dan bila Nabi solat, dia akan ikut solat. Dalam hadis yang seterusnya, Ibnu Abbas juga disebut bahawa ketika itu aku berada di sisi kiri Nabi SAW, dan Nabi memegang kepalaku, kemudian menarik telinga itu membawa ke sebelah kanan, memberi syarat bahawa kalau makmum lelaki berjamaah di sebelah kanan imam. Itu maksudnya kan. Jadi itu dalilnya. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasaffa al-lail."
Nabi ini tidur awal malam. Kalau kita rujuk dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, disebut bahawa kana yanamu awwalal lail. Nabi ini tidur awal malam. Nabi tidur awal malam. Maksudnya selepas daripada solat Isyak Nabi tidur. Selepas daripada solat Isyak Nabi tidur. Kalau kita bincang dari sudut kebaikan sains dia, tidur 1 jam sebelum jam 12 malam, kita dapat kualiti tidur 2 jam selepas jam 12 malam. Kalau kita tidur jam 12, pukul 1 baru dapat 1 jam kualiti tidur. Tapi kalau kita tidur pukul 10 hingga 11, 1 jam, kita dapat kualiti tidur 2 jam. Macam kita dah tidur 2 jam dah. Itu Nabi SAW dia tidur awal. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi tidur sampai intasafal lail, 1/2 malam. 1/2 malam diukur daripada waktu syuruk dan waktu terbenam matahari. Terbenam matahari pukul 7.30 lebih kurang. Dan waktu syuruk pun lebih kurang 7.30 ataupun 7 suku. 7 suku. Jadi 1/2 malam adalah 1.30 pagi. 1/2 malam adalah 1.30 pagi. Ikut Islam. Kalau ikut kalender Hijri kita, kalender Masih ataupun ikut Barat, midnight itu pukul 12 malam. Midnight pukul 12 malam. Tapi 1/2 malam adalah 1.30 pagi. Jadi Nabi SAW tidur selepas daripada solat Isyak. Kalau musim sejuk, Isyaknya awal. Kalau musim panas, Isyaknya lewat. Jadi adalah waktu-waktunya Nabi tidur. Kalau musim sejuk, Isyaknya pukul 7 lebih. Isyaknya pukul 7 lebih. Jadi pukul 9 Nabi tidur, 10, 11, 12. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi bangkit sedikit sebelum 1/2 malam ataupun sedikit selepas 1/2 malam. 1/2 malam, 1.30 sedikit sebelumnya adalah jam 1 pagi. Kalau sedikit selepasnya adalah jam 2 pagi. Jadi 3 jam yang pertama, 10, 11, 12, Nabi dah dapat 6 jam tidur. Kemudian 1, 2, 8 jam. 6 campur 2, 8. Jadi itu adalah tidur yang ideal untuk manusia dewasa macam kita. Manusia dewasa kena tidur 8 jam. 8 jam. Kalau tak kurang daripada 8 jam, kita akan ada masalah kesihatan lah. Stres meningkat. Yang kedua, imunisasi badan kita lemah. Dan penyakit yang pertama sekali mudah untuk kita dapat adalah sesama. Kurang tidur ke sesama dulu. Itu bermaksud imunisasi badan kita dah lemah untuk lawan penyakit. Jadi kalau tidur tak cukup, dia akan ada masalah dari sudut kesihatan. Dari sudut kesihatan, bacaan stres pun akan tinggi. Sebab itulah tidur ni penting. Tapi kalau kita tidur 8 jam pula, kita tidur 8 jam pula, kita sebenarnya telah menghabiskan usia kita 1/3 daripada umur yang diberikan oleh Allah. Kalau seorang manusia diberikan umur 60 tahun, dia tidur 8 jam sehari, dia telah habiskan 20 tahun untuk tidur sahaja. Berarti 40 tahun sahaja dia hidup atas muka bumi yang celik. Yang lain semua tidur. Sebab itu kalau kita tak jaga kualitinya, sebab itu Nabi SAW tidur hanya 5 jam sebenarnya, tapi dapat kualiti 8 jam. Dan 3 jam sepatutnya Nabi tidur, Nabi peruntukkan untuk qiyamul lail. Sebab itu Nabi bangun 2, 3, 4, 5. Ada hadis yang menyebutkan bahawa bila waktu orang biasa bangun sahur, Nabi tidur sebentar. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha disebut bahawa bila waktu yang waktu yang biasa orang bangun sahur, kita bangun sahur berapa biasa? Pukul 5. Sebab kat sana 6 lebih tu subuh. Jadi pukul 5 tu adalah waktu yang biasanya orang bangun sahur, Nabi tidur sebab. Wa idza sami'al adzan wathaba. Bila Nabi dengar azan, Nabi bangkit. Jadi Nabi tidur sekejap dari antara 4,5 jam hingga 45 minit. Selepas daripada sahur tu, waktu sahur pukul 5, Nabi tidur sebentar. Dan kemudian Nabi SAW akan bangkit bila azan berkumandang. Itu cara Nabi tidur. Baki yang 3 jam tu Nabi peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tepat sebenarnya ukurannya. Nabi tidur sampai pukul 2. Dan sebenarnya kalau ikutnya 5 jam je, tapi Nabi dapat kualiti 8 jam. Kemudian baki 3 jam, 3, 4, 5 itu Nabi peruntukkan untuk beribadah, solat tahajud. Kemudian Nabi bangun untuk solat subuh. Itu disebutkan. Antara malam Nabi SAW, fastaqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi. Bila bangkit daripada tidur,
Nabi SAW akan menyapu mukanya untuk menghilangkan sisa mengantuk. Rupanya ada cara untuk hilangkan sisa mengantuk. Kadang-kadang kita bangun terkebir-kebir, mati kita pedih, nak buka pun rasa berat. Jadi caranya adalah sapu muka. Kemudian kita tumis pada bahagian mata ni. Sini, ya. Kita bangun. Ini cara Nabi SAW untuk menghilangkan sisa mengantuk. Okay. Dari sudut sains pula bila kita kaji, mata kita ni dia kena sentiasa bergerak. Lepas tu kita ada berdetik-detik kan, mata kita tertutup. Supaya bila mata kita tutup ni, dia akan lancarkan air mata. Jadi air mata itu fungsinya adalah untuk melindungi mata kita daripada bakteria. Lepas tu yang kedua, untuk membasahkan mata kita untuk sentiasa sihat. Bila kita kaji, dan saya Alhamdulillah sebelum saya telah untuk slot saya pukul 10 pagi setiap era dari IQ tu. Slot sebelum tu adalah slot kesihatan 9.30. Pukul 9 slot kesihatan. Jadi saya sampai awal. Kadang-kadang doktor yang baru bincang tentang tajuk yang kadang-kadang masalah kesihatan, contohnya sakit jantung ke sakit apa ke. Jadi saya dapat berbual dulu, dapat berinteraksi, dapat schedule ilmu. Kadang-kadang saya tanya tentang tu. Saya sebut, dia sebut kalau kita potong bawang, kenapa mata kita pergi dan keluar air mata yang banyak? Rupanya pada bawang ni ada aroma yang sangat tajam, asid, kan? Bila kita kena mata kita, kenapa air mata kita mencucur keluar? Rupanya air mata kita tu adalah protection. Dia lindung mata kita daripada bakteria, lindung mata kita daripada asid tadi tu. Iaitu air mata yang banyak keluar bila orang potong bawang tu, supaya tujuannya untuk jaga mata. Jaga mata, insya-Allah. Kalau kita bincang tentang sains dan sunnah ni memang tak dapat dipisahkan sebenarnya, kan? Jadi bila kita tengok mata kita dah start berair, ketika itu kita dah tak mengantuk lah. Kita tak mengantuk. Okey. Kemudian ada para ulama juga yang mentafsirkan ataupun menterjemahkan Nabi SAW yang sahuna ma'al wajhi. Maksudnya adalah Nabi menyapu mukanya, bukanlah menyapu bila tengok mata. Sebab ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya jika salah seorang kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita lihat dalam hadis daripada Abu Hurairah ni, kata Nabi SAW, bila salah seorang kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia membasuh tangannya 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Kemudian sebelum memasukkan air ke dalam bekas untuk tujuan berwuduk, sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Kadang-kadang kalau kita minta maaf ada kurang tu, ada kudis ni kan, malam kan berasan ni kan, garu sedap dia garu tengah malam kan. Lepas tu kalau kita terus masukkan tangan kita dalam air untuk wuduk, kita telah mengotorkan air tu. Kita memindahkan bakteria daripada luka kita tu ke dalam air. Kemudian kita ambil kumur-kumur, masuk dalam mulut terus, ataupun ambil air masuk dalam hidung, terus kita memindahkan bakteria itu masuk dalam hidung kita. Itu sebenarnya Nabi SAW syorkan kepada kita untuk basuh tangan dulu. Dan inilah anggota wuduk. Kalau kita lihat, basuh tangan 3 kali ni kan, adalah anggota wuduk. Tetapi anggota sunnah, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita buat, kita dapat manfaat yang banyak. Sebelum kita tada air untuk umur-umur, sebelum tada air untuk masuk dalam hidung, kita pastikan dulu tangan kita bersih. Lepas tu, walaupun ni anggota ni sunnah, kadang-kadang kita tinggal lah sebab dia sunnah. Rupanya kat sini lah dia punya dia punya permulaan. Kalau kotor lah sebenarnya. Kotor lah sebenarnya. Sebab itulah ada ulama mengatakan bahawa Nabi SAW bila menyapu mukanya tu bukanlah untuk macam tadi penyek muka untuk menghilangkan sisa mengantuk, tetapi disebut oleh para ulama adalah sebab Nabi selesai membaca doa bangun tidur. Doa yang kita baca biasa itu adalah doa yang warid daripada Nabi SAW, daripada Huzaifah al-Yamani. Disebut bahawa bila Nabi SAW bangkit daripada tidur, Nabi akan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kita baca tu kan. Jadi maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya akan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu warid daripada Nabi SAW. Dan para ulama kata yang menyapu muka tu bukanlah untuk menghilangkan sisa mengantuk, tetapi adalah amalan Nabi
selesai daripada berdoa. Jadi biasanya habis lepas doa Nabi akan sapu mukanya. Lepas doa Nabi akan sapu mukanya, bukan untuk menghilangkan mengantuk. Sebab ada dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kalau kita bangun tidur basuh tangan dulu. Sebab kita tak tahu di mana tangan kita bermalam. Itu pendapat kedua. Tapi walau bagaimanapun, pendapat pertama itu adalah lebih kuat berbanding yang kedua, iaitu Nabi menyapu mukanya untuk menghilangkan sisa mengantuk. Jadi ada dua pendapat. Tak kisah nak pegang mana boleh. Tapi rupanya ada ikhmal. Dia tinggi mata kita. Contoh kalau bangun rasa macam pedih di mata, nak buka pun susah, cuba tinggi mata dan sapu muka, insya-Allah dia akan hilang rasa mengantuk. Itu amalan pertama. Amalan kedua, bila bangkit daripada tidur, disebut dalam hadis ni daripada Ibn Abbas, sambung daripada hadis tadi, wa qara al-ashra al-ayat al-khawatim min surah Ali Imran. Kemudian Nabi SAW akan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Bermaksud sebelum Nabi bangkit daripada tempat pembaringannya, Nabi akan duduk sebentar, dan duduk sebentar tu Nabi akan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kalau kita rujuk dalam 10 ayat surah Al-Imran tu, ayatnya ialah yang biasa kita dengar, inna fi khalqil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah kau jadikan ini sebagai sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Panjang. Rabbana innaka la ayat 191 sampai ayat 200. Maksudnya 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Yang baca. Sebenarnya pakar kesihatan juga telah mengesyorkan kita, bila kita bangkit daripada tidur, jangan terus bangun dan berjalan. Jangan terus bangun dan berjalan. Sebab tadi kita tidur, jantung kita ni dah berehat dah. Tiba-tiba kita buat kerja keras, jantung kita terkejut. Jantung kita terkejut. Kita duduk sebentar tu memberi syarat pada jantung, ya, kita nak bekerja keras lepas ni, nak berjalan, nak menuju pergi bilik air, nak solat dengan rakaat yang banyak. Jadi kita beri syarat pada jantung. Pakar kesihatan, kalau kita rujuk, dia mengesyorkan kepada kita untuk duduk 1 minit hingga 1 minit setengah. 1 minit hingga 1 minit setengah untuk readykan jantung. Okay? Tapi Nabi SAW bukan sekadar duduk. Kalau kita duduk pun kita dapat manfaat lah dari sudut sains. Tapi tak dapat manfaat dari sudut pahala tu, ya, Nabi duduk dapat pahala, tapi baca tu tak dapat. Okay? Dapat pahala baca. Ada orang tanya, Ustaz, tapi kalau surah Al-Imran tak hafal, macam mana pula? Kan? Sama juga Ustaz, bangun pergi ambil Quran, dah bangun dah, dah berjalan dah, jantung tak rehat juga. Boleh ditukarkan dengan ayat-ayat yang lain, tetapi bukan 10 ayat, tetapi tempohnya sekurang-kurangnya 1 minit hingga 1 minit setengah. Kalau kurang daripada 1 minit, 1 minit setengah pula, jantung kita tak betul-betul ready lagi, tak betul-betul bersedia lagi. Sebab itu pakar kesihatan syorkan duduk 1 minit hingga 1 minit setengah sebelum bangun berjalan. Pertama untuk readykan jantung. Tetapi Nabi SAW bukan sekadar duduk. Nabi membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kalau kita tak hafal, boleh gantikan dengan ayat yang lain, tapi tempohnya 1 minit hingga 1 minit setengah. Bukan ambil 10 ayat. Kalau 10 ayat Fatihah, 7 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, 11 dah, lebih 1 pula. Tapi tempohnya dapat tak 1 minit, 1 minit setengah? Tak, setengah minit dah habis. 11 ayat tu setengah minit dah habis. Okay. Jadi tak dapat juga dari sudut manfaat sains. Jadi kita duduk, carilah ayat-ayat apa yang tempohnya kita baca tu sekurang-kurangnya 1 minit hingga 1 minit setengah. Okay. Dari sudut akhlak pula, pertama sekali kita ni akan dapat pahala dari sudut memulakan hari kita dengan ibadah. Kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu, Al-Quran tu 10 ayat. Kita telah memulakan hari kita dengan ibadah sebenarnya. Kita memulakan hari kita dengan ibadah. Itu dari sudut sains, dari sudut akhlak. Dari sudut sains pula ada satu lagi. Rupanya jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau di radio AQ tu ada rancangan otomotif kan. Okay. Datuk Engineer Muhammad Dalib, pengarah teknikal JPG, dia ada tentang
Disebut baut bila tapi yang biasa yang kita panaskan enjin sebelum berjalan tu, disebut kalau enjin tu dibiarkan lebih daripada 8 jam. Kalau enjin tu kurang daripada 8 jam, start masuk gear terus jalan tak apa. Sebab minyak ni masih lagi melekat dekat bahagian-bahagian enjin tu. Tapi kalau dah lebih 8 jam, minyak licin tu akan turun rendah ke bawah. Jadi kita start tu, part yang bawah tu akan bawa naik minyak sampai ke bahagian atas, sampai seluruh part enjin tu kena minyak. Kita masuk gear 1 jalan, dia akan kurang geseran. Tapi kalau kita dibiarkan lebih daripada 8 jam, kita tak mampu amat pula enjin, kita tak panaskan enjin, kan? Kita terus masuk gear 1, ada bahagian enjin yang tak terkena minyak ataupun tak ada minyak, dia akan berlaku geseran kuat. Jadi ketahanan enjin kita akan pendek, ataupun jangka hayat enjin akan pendek, ataupun dia sebut bunyi enjin kita macam lori gitu. Bunyi enjin kita lori sebab geseran. Jadi rupanya sama juga dengan jantung manusia ni. Tadi dia berehat, kalau terus berjalan, dia terus berdegup secara tak normal. Tadi dia punya degupan dia cantik, normal. Lepas tu kita berjalan, dia terus laju. Jadi tak baik untuk jantung. Sebab itu duduk sebentar, 1 minit yang tulis. Selain daripada itu, dalam telinga kita ni ada satu organ namanya vestibula. V-E-S-T-I-B-U-L-A. Vestibula ni adalah organ keseimbangan manusia. Organ keseimbangan manusia. Kalau dia terkena penyakit vertigo namanya, penyakit yang cecair dalam vestibula tu dijangkiti kuman, dia akan pekat. Bila dijangkiti kuman pekat, kita toleh dengan laju, cecair kita ikut, kita akan pening. Kita akan pening. Okay? Jadi rupanya cair dalam telinga ni, Nabi duduk sebentar, walaupun tak ada kajian sains lagi ketika itu, selepas tu baru ada. Nabi duduk sebentar tu sebenarnya untuk seimbangkan cair dalam vestibula tu, supaya bila kita bangun dalam keadaan yang stabil, tak terhoyong-hayang. Sebab itu kena duduk 1 minit, 1 minit setengah untuk balance kan, untuk seimbangkan cair dalam vestibula kita. Kan, itu hikmah. Dan kalau kita rujuk pula tentang tomak nina. Tomak nina bacaan kita yang kita kata adalah bacaan dalam rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Kenapa 3 kali? Satu, kan? Yang kedua, tak baca pun tak apa. Dia sunnah, dia bukan rukun. Rukun qauli, rukun fi'li dia bukan rukun qauli. Tapi kalau kita tak baca pun sah solat kita. Tapi rupa-rupanya amalan sunnah yang sekecil-kecil itu punya besar hikmah dia bagi kita. Macam tadi lah baca tangan, ni anggota sunnah wudu. Tak buat pun tak apa. Yang rukun, tangan sampai ke siku, pada, muka, kaki, itu je. Tapi basuh tangan 3 kali yang awal tu sunnah je, tak buat, sah lagi untuk kita. Lepas tu sekali pun dapat pada sunnah. Tapi kenapa 3 kali? Rupanya pertama dia membersih, yang kedua dia membersih, yang ketiga baru mencuci. Baru dia mencucikan. Kalau kita sekarang ni coronavirus, COVID-19 virusnya tu, kalau basuh sekali mungkin tak enak, basuh 2 kali, basuh 3 kali bersih terus. Basuh 3 kali bersih terus. Jadi kenapa 3 kali itu? Sama juga bacaan 3 kali dalam rukuk, dalam sujud, sebenarnya nak seimbangkan cecair dalam telinga kita, supaya kita bila rukuk, bila tidak nanti tak kita terhoyong-hayang, kita tak pening. Sebab itu kita rukuk tu ambil temponya, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Tempoh 3 kali bacaan tu adalah tempoh yang terbaik untuk seimbangkan cecair dalam telinga kita. Bila kita bangun iktidal, kita sebut Rabbana lakal hamd, kan? Jadi Rabbana lakal hamd itu adalah tempoh untuk cecair dalam telinga kita ni kembali ke bentuk asal. Bila kita sujud pula, kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tempoh 3 kali itu adalah untuk seimbangkan cecair dalam telinga kita ni, supaya kita ni stabil, tak pening ketika sujud. Dan kita bila duduk antara 2 sujud, ada baca lagi Rabbi firli warhamni wajibuni. Tempoh-tempoh itu semua adalah untuk menyeimbangkan cecair dalam telinga kita. Kalau tak jaga tuan, kita bunyi pusing kepala itu jadi banyak kali, kita pening. Sebab cecair dalam telinga kita ni dia tak stabil, dia tak seimbang. Jadi sebab itu cantiknya Islam, cantiknya sunnah Nabi SAW, dan cantiknya amalan Nabi SAW, semuanya ada kebaikan untuk kita. Sebab itu kita anggap ni perkara kecil tetapi besar. Tak bincang tentang akhlak pula.
Tomak nina sebenarnya berasal dari kalimah toma'ana, iaitu ketenangan. Jadi tomak nina dalam solat ikut fiqh, dia adalah berhenti sebentar, kadar panjangnya macam kita sebut subhanallah pada setiap rukun. Jadi dia adalah rukun solat. Jadi kalau kita tak berhenti, maksudnya kita sujud terus bangun, tak ada tomak nina, dan berhenti itu kadar panjang yang minimalnya adalah sebut subhanallah. Subhanallah itu kadar tempoh berhentinya. Kalau kita tak buat, okey tak apa, sah. Jadi tomak nina berhenti sebentar pada setiap rukun itu adalah untuk menjamin sah tak sah solat. Sebab tomak nina itu adalah rukun solat. Tapi dari sudut akhlak, tomak nina ketenangan ini bermaksud ketenangan hati. Itu untuk menjamin solat kita diterima ataupun tak. Kalau kita solat dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan tergesa-gesa, akan menghilangkan tomak nina. Tomak nina bukan berhenti tadi, tapi tomak nina ketenangan hati kita. Kita tak tenang. Apa lagi? Sebab itu dalam masalah kalau makanan dah terhidang, mana yang lebih aula, mana yang lebih diutamakan? Makan dulu sebelum solat. Sebab kalau kita solat dalam keadaan makanan dah terhidang, dia akan menghilangkan tomak nina. Bukan tomak nina perbuatan tadi, tomak nina ketenangan hati. Sebab itu hukumnya makruh. Makruh maksudnya tak disukai. Sebab berasal dari kalimat kariha. Makruhun maksudnya dibenci. Di wazan maf'ulun, yang kena. Jadi makruhun maksudnya yang kena benci, tak disukai. Jadi makan dulu, Allah lebih suka daripada solat. Sebab bila kita solat dalam keadaan makanan yang terhidang, kita akan hilang khusyuk kita. Lagi-lagi dengan belaga pinggan, habislah. Tadi ada tiga ketul je yang memang clear. Memang clear kita kan. Budak-budak ni hari-hari puasa Ramadan boleh kan. Habislah budak-budak dalam masa dulu. Jadi hilang sebenarnya. Yang kedua dia makruh kalau kita solat dalam keadaan kita menahan buang air besar atau air kecil. Sebab dia akan menghilangkan tomak nina kita. Bukan dia buang perbuatan, tapi tomak nina ketenangan. Jadi tomak nina perbuatan adalah untuk menjamin. Sains kata untuk vestibular tu cari dalam telinga kita untuk seimbang. Akhlak kata yang pertama dari sudut fiqh adalah untuk menjamin sah tak sah solat sebab dia rukun solat. Tapi dari sudut akhlak kata dia adalah ketenangan dalam solat untuk menjamin solat kita diterima Allah ke tak. Sebab Allah tak nak orang yang solat dalam keadaan tergesa-gesa, tak khusyuk kan. Itu sebenarnya kelebihan kalau kita amalkan solat tersebut. Dan bila saya buat kajian tentang saya merujuk kepada doktor, dia pakar, kita panggil pakar, dia kata pakar lemas. Dia kata kalau lemas dia apa ke, memang dia lah orang yang pakar tentang tu. Dia kata Ustaz, tahu tak kenapa kalau kita mabuk laut, semua isi perut kita keluar? Kenapa kalau mabuk laut, semua isi perut kita keluar? Sampai yang dah tak ada hampa keluar, dia akan keluar yang warna kuning, warna hijau, dah tak ada isi perut, dah kosong dah. Rupa-rupanya badan kita ni Allah ciptakan mata dengan telinga. Jadi organ untuk keseimbangan badan kita adalah dua. Pertama telinga dan mata. Jadi kalau kita duduk atas bot yang berayun itu, cahaya dalam telinga kita ni tak balance dah. Dia pun tak stabil. Tapi mata kita stabil sebab kita lihat satu benda yang tak bergerak. Pulau ke nampak apa kan. Kenapa kita mabuk? Rupanya badan kita telah menaksirkan bahawa Tuhan punya badan ni terminum racun. Terminum racun. Jadi bila badan taksirkan kita ni terminum racun, Tuhan badan ni terminum racun, sistem dalam badan kita terus clearkan perut kita daripada racun tersebut. Sebab itu kalau mabuk laut memang terus habis. Sebab saya diver juga, saya suka diving. Besok patut pergi diving naik bidung. Kan? Jadi bila saya ada masalah pening kepala, saya ada masalah mabuk laut, saya tanya lah doktor, macam mana doktor? Apa ada ubat ke apa ke? Dia kata ubat pun kadang-kadang tak jalan. Dia kata ubat tak jalan sebab ada masalah dalam telinga. Cuba dia check telinga. Betul saya ada masalah vertigo sebelum ni. Saya kena sebulan vertigo tak boleh bangun. Dia kata kalau awak nak pergi rehab lepas ni check doktor dulu. Dia kata check doktor sebab ada masalah saya dalam telinga. Jadi ada masalah. Rupanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Iaitu wa ma halaqta hadza batila, dan tidak nak kau jadikan ini sia-sia. Kita punya badan ni masya-Allah. Dia boleh tafsirkan bila
mata dengan telinga ni tak synchronize, tak sama, badan terus taksirkan tuan punya badan terminum racun. Jadi sebab itulah proses muntah sampai yang hijau, sampai yang kuning, sampai tak ada benda yang keluar. Rupanya proses tu adalah untuk bersihkan perut kita daripada racun. Orang tu hikmah, Masya Allah, besar tentang ni. Okey, itu tumakninah dalam solat. Okey, saya ulang balik semula yang pertama tadi. Bagi penutup, sebab kita pun dalam norma baru tak ada panjang-panjang oleh semuanya. Kalau menteri minta setengah jam je kan, setengah jam dari kita tak apa, insyaAllah. Nanti dah normal balik, kita akan sambung sampai 40 minit kita, insyaAllah. Okey, antara amalan Nabi SAW sebelum tidur, sebab saya sentuh juga tentang waktu tidur Nabi SAW. Sebab tak silap saya pernah datang ke masjid dulu, ke surau dulu, bincang tentang rasional sunnah Nabi SAW juga lah. Saya tak silap saya bincang tentang amalan Nabi sebelum tidur, amalan Nabi sebelum tidur. Jadi mungkin tuan-tuan dah lupa lah, dah lama lah. Jadi ada ulangan sikit lah tentang waktu tidur Nabi SAW. Okey, sebab itu yang terbaik ni kita tidur awal, tidur awal. Kalau tak pun ambillah kualiti sejam. Pukul 11 kita dapat 2 jam lah. Kalau kita bangun pukul 5 pun 11, 12, 2 jam. Lepas tu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalau bangun pukul 6 subuh, memang cantik lah, kita dapat 8 jam. Kalau tak, badan kita ni akan cari 8 jam je. Otak kita akan cari 8 jam tu. Kat mana? Kat kuliah maghrib, kat kuliah subuh, kat mana lagi? Dekat waktu berjemaat. Sebab otak kita perlu 8 jam rehat, barulah kita sihat, Sebab itu badan kita perlu 8 jam. Kalau kita tak beri 8 jam, kita melawan, jadi kita tak sihat. Okey, untuk itu insyaAllah. Okey, yang pertama sekali adalah amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, Nabi menyapu muka. Kita dah bincang tadi. Yang pertama, menyapu muka itu adalah untuk menghilangkan sisa mengantuk. Kalau ikut dalam hadis ni disebut bahawa faja'ala yamsahu an-nawma an wajhi. Nabi menyapu mukanya untuk menghilangkan mengantuk. Yang kedua, para ulama kata bukanlah menyapu muka untuk menghilangkan mengantuk, tetapi selepas Nabi berdoa, amalan yang biasa Nabi lakukan adalah menyapu muka. Jadi yang kedua menyapu muka itu sebab Nabi lepas berdoa daripada bangkit daripada tidur. Sebab hadis yang tunjuk daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bila kalian bangkit daripada tidur, maka hendaklah membasuh tangannya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Itu antaranya lah. Yang kedua, amalan Nabi SAW yang dibincang tadi adalah membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kerana memenuhi tuntutan pertama adalah yang disyorkan oleh pakar kesihatan untuk duduk 1 minit hingga 1 minit setengah. Tujuannya adalah untuk memberi isyarat kepada jantung untuk kita bekerja keras selepas daripada itu. Yang kedua adalah untuk menyeimbangkan cecair dalam telinga kita. Itu jadi besar. Itu bincang tentang amalan Nabi SAW yang sekecil-kecil perkara rupanya besar dari sudut manfaat sains. Macam kita bincang tentang tahnik bayi. Tahnik ni, tahadun yakah. Tahnik ni berasal daripada nama hankun, hanaka. Hankun ni adalah langit atas. Tahnik tu sebenarnya bukan belah mulut. Kita panggil istilah belah mulut. Dia tahnik ni dia hanakun, lelangit atas. Jadi tahnik. Jadi tahnik, kenapa pula tahnik dengan korma? Rupanya korma ni adalah gula ringkas, gula yang mudah larut oleh badan. Bayi yang baru lahir, iaitu kita bayi ni dah besar kadang, dah sebulan baru kita tahnik. Dan tahnik sekali je, lepas tu tak tahnik lagi lah. Tahnik sekali je, lepas tu tak tahnik. Tahnik sebenarnya sepatutnya setiap hari. Sebab rupanya korma tu, bila bayi ni kadang-kadang dia kekurangan gula dalam badan dia, kekurangan gula dalam badan. Jadi bila gula kurang dalam badan, bayi ni akan hypo. Kalau hypo tu dalam bentuk sawan. Kalau sawan yang berterusan boleh merosakkan otak. Jadi sebenarnya kita beri korma letak bawah lelangit tu adalah untuk maksudnya kita nak gula yang diperlukan oleh bayi ni, kan? Jadi kita bagi korma tu adalah untuk kita istilahnya apa mencukupkan kadar gula yang diperlukan oleh bayi. Tak boleh beli madu. Walaupun madu itu makanan sunnah Nabi SAW, tapi madu paling tak sesuai untuk bayi berumur 2 tahun, kanak-kanak 2 tahun ke bawah. Sebab dia
dia ada mudarat, dia ada mudarat kalau 2 tahun ke bawah. Jadi baik kanak-kanak 2 tahun ke bawah tak sesuai dengan. Jadi korma yang terbaik. Sebab korma ni gula ringkas, kemudian dia mudah larut dengan badan itu antara. Kemudian kalau kita kaji tentang kenapa diletakkan di bawah langit, kenapa diletakkan di bawah langit. Sebenarnya saya setuju juga dengan doktor pakar penyusuan bayi, pakar penyusuan bayi, dia kata nak mengajar kepada bayi kita untuk menghisap susu. Kalau letakkan pada lidahnya, dia akan rasa manis, dia akan jeli-jeli lidahnya. Tapi bila diletakkan di dalam langit, dia akan sedut. Dia akan terus, istilah dipanggil nyonya nyonya. Dia apa nama? Dia sedut. Dia rupanya nak mengajar kepada bayi bagaimana menyusu. Itu hikmah besarnya, insyaAllah. Kan? Tentang akikah pula. Kalau kita bicara tentang akikah, akikah ni sebenarnya adalah rambut pertama yang keluar bersama bayi, bukan kambingnya. Kita bila akikah sembelih kambing, sembelih kambing. Tak, bukan kambingnya. Sebab kalau kita bincang tentang akikah ni, dia asalnya aku bermaksud rambut yang pertama yang keluar bersama bayi. Jadi sunnahnya akikah beri nama dengan nama yang baik. Yang kedua, cukur rambutnya. Dan ketiga adalah akikah itu maksudnya sembelih kambing untuk dia, kan? Rupanya akikah itu adalah rambut yang pertama yang keluar bersama bayi. Kenapa sunnah dicukur? Masyarakat Melayu kita potong jambul, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Sunnahnya adalah cukur habis, cukur habis. Kenapa? Apa yang cukur habis? Rupanya cukur habis ni, rambut yang keluar bersama bayi adalah rambut yang kotor, yang terendam dalam air ketuban, terendam dalam darah haid yang tak keluar selama 9 bulan, kan? Jadi kotor. Dan sifat rambut pula dia menyerap. Sifat rambut menyerap. Sebab itu dalam masalah mewarnakan rambut, hukumnya harus bagi wanita boleh, tak ada masalah. Tetapi bukan warna hitam, lelaki pun sama, kan? Bukan warna hitam. Cuma yang dibincangkan adalah adakah pewarna rambut tu dia menyalut rambut, maksudnya menghalang daripada air meresap dalam rambut. Supaya rambut ni sifat dia adalah menyerap, dia bukan waterproof, dia menyerap air. Jadi bila menyerap air, terendam dalam kandungan, dalam rahim ibu, dia terendam dengan air yang kotor, air yang kotor. Jadi bila keluar, Nabi SAW sunnahkan untuk cukur habis, biar diganti dengan rambut yang baru, rambut yang lebih bersih, yang tak terendam lama, kan? Dengan tak terendam dengan air yang kotor, yang dalam tempoh yang lama. Itu rupanya tahniah. Kita potong jambul, kan? Potong sini sikit, potong sini sikit, potong sini sikit, kan? Sunnahnya cukur habis, cukur habis. Itu dari sudut sains lah. Dari sudut akhlak pula, rupanya rambut yang kita cukur tu dan ditimbang dengan berat emas, dan tukarkan dengan nilai emas tu, dan sedekahkan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur kita sebab kelahiran tu. Itu yang kedua dari sudut akhlak. Rupanya amalan Nabi SAW kita dapat manfaat dari sudut sains satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang akhlak, ada manfaatnya, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Saya sebenarnya nak bangkitkan pada tuan-tuan dan diri saya sendirilah tentang amalan Nabi SAW yang setiap satu perkara itu ada rasional, ada rahsia yang patut kita kaji. Sebab itu tajuk rancangan saya di Radio Hakim Rahmatan lil Alamin. Tapi sebenarnya rahmatan lil Alamin adalah Nabi SAW yang memang Allah turunkan sebagai rahmat bagi kita sebenarnya, kan? InsyaAllah. Jadi cukup kita itu yang baik.